video ni kan dia khas dari pemalas untuk pemalas lah, orang yang malas ataupun unmotivated people ni. Macam sekarang sebenarnya aku tak ada skrip tau untuk video ni. Aku just macam jalan je. Sebab aku just macam sekarang ni idea aku tu ada dalam kepala otak je, supaya mungkin sampai lah aku kalau aku buat macam ni. Sebab yang macam contoh, kalau korang tengok video-video aku sebelum ni ada scripted, so mungkin aku agak keras sikit. Tapi kali ni aku cubalah untuk santai je, dan actually tak ada skrip pun. So aku bertanya awal dahulu je lah untuk share video ni. Dalam tempoh beberapa bulan ni aku ada macam face off struggle untuk berasa rajin ataupun buat untuk bina aku punya develop asset lah. Mungkin ada antara korang yang tengok video ni adalah orang yang kenal aku siapa untuk sebelum ni lah, ataupun mungkin korang adalah orang baru yang kenal aku. Macam mungkin berapa bulan ke, ataupun baru jugalah kenal aku 1-2 bulan lepas tengok video ni, tak tahu. Tapi kalau korang kenal aku, yelah korang akan tahu aku jenis selalu sharing kan, artikel aku selalu sharing kat Facebook. Tapi kalau korang perasan dalam beberapa bulan sebelum ni aku kurang buat benda tu, sebab aku hadapi macam aku rasa malas, aku rasa macam aku unmotivated. Dia macam contoh, kalau kau buat untuk kerja dengan orang, kau boleh perform lah, kau ada to do list kau hampir siapkan semua to do list dalam work kau, dalam kerjaya korang kau. Tapi bila nak buat untuk diri sendiri, dia macam struggle. Benda tu mungkin pada orang nampak macam buat je lah kan, tapi pada aku tak. Aku rasa macam susah. It's a mental things dalam diri aku lah. Macam benda Allah dalam diri aku sendiri. So contoh macam bila nak buat video ni pun, kalau korang perasan aku rasa dah berapa minggu dah tak upload kan. Actually video tu ada je, cuma aku tak edit lagi. Sebab contoh kan, kalau pasal habit ni aku pernah share sebelum ni kan, 20 second rules. Korang faham lah yang macam lagi gap, contoh bila korang nak buat sesuatu kan, lagi panjang masa tu lagi malas korang nak buat. Contoh macam bila aku nak set up YouTube kan, aku kena set up lampu, aku kena set up kamera, aku kena dengar audio monitor ni lagi kan. Dia macam banyak benda yang buat aku delay untuk buat YouTube ni. Tapi sebenarnya aku suka je, tapi disebabkan aku punya kemalasan tu, aku tak buat. So memang delay lama lah, beberapa minggu ni. So macam hari ni pun aku cuba. Actually aku macam ada nak unboxing something kan. So disebabkan dia, sebab dia lah aku buat video aku yang sekarang ni. Dia macam daripada malas, aku buat je lah. Alang-alang dah buat video kan. Sebab kalau laki tu dia senang lah kan, nak dia punya gap tu untuk mulakan video tu kurang berbanding perempuan. Kalau perempuan ni nak bersiap dan sebagainya kan, kalau apa nak pakai makeup semua kan. Tapi dia macam 20 second tu tak jadi 20 second lah, dia jadi lebih daripada 20 second. So kalau untuk aku sebagai seorang perempuan ni ambil masa lebih lama lah. So tu yang buat aku malas lagi, yang malas kan. So macam alang-alang aku ada nak unboxing project tu, so tak apa lah, terus lah set up rakam video ni. So dalam tempoh tu aku mencari, macam aku ada banyak je buku yang tentang habit ni kan. Kalau nak cakap pasal aku tak ada baca buku-buku habit, aku ada banyak yang baca. Kalau korang tengok aku punya rak buku belakang tu pun sebenarnya ada banyak yang buku-buku pasal habit. Tapi cerita je, it don't help me. So dalam tempoh tu kadang ada banyak aku minta Tuhan supaya macam mana aku nak selesaikan masalah malas aku ni. So antara channel macam contoh perkara-perkara yang aku buat, aku selalu baca doa, hapuskan kemalasan. Lepas tu kita ada macam aku selalu bertanya awal dulu. Kalau korang kenal aku sebelum ni, aku adalah buku bertanya awal dulu, which is actually dia talk to Allah. Dia macam just macam kau berbual dengan Allah secara santai kan. Macam ya Allah, aku harap hari ni jadikanlah hari ni hari yang lebih baik daripada semalam. Just simple as that. Macam kau minta doa, dialog macam tu je. So ada few things lagi lah. So dalam tempoh tu aku cubalah untuk sikit-sikit untuk bina develop asset aku. Selain ni macam kalau YouTube ni satu benda yang agak berat lah. So antaranya aku cuba macam rajinkan untuk baca buku. Aku contoh sekarang kita orang nak launching, so aku cubalah untuk study, baca ebook tu dan sebagainya kan. Selain daripada apa yang aku dah cerita tadi, antara yang aku buat adalah basically aku buat bertanya awal dahulu. Macam ada satu slot favorite aku sekarang adalah contoh daripada maghrib sampai isyak kan, aku namakan dia istiqarah Quran. Dia cara dia istiqarah Quran ni adalah macam contoh kau tanya, kau talk to Allah lah, macam ya Allah, aku macam mana nak hapuskan ataupun macam mana nak perbaiki kemalasan aku ni kan. So bila aku tanya Allah macam tu, so just buka je lah Quran tu random, dan tak adalah dapat jawapan, tapi macam Allah bagi hint something lah. Masa slot maghrib tu aku buat lah. So apa yang aku jumpa adalah satu benda, dia ada banyak lah. Nanti kalau korang nak baca artikel tu, aku akan sediakan dekat description. So satu benda dia cakap itu adalah jangan putus asa dengan rahmat Allah. So ni macam aku selalu share dekat IG story, aku share hashtag Allah our only hope. Bila pergi tentang Tuhan ni, dia buat aku rasa lebih tenang. Sebab apa? Bila baca kan, macam ada surah
Yusuf tak salah aku, dia cakap janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Kadang-kadang kita rasa kita teruk, tapi sebenarnya tak pun. Dalam surah Al-As, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. So sebenarnya kalau kita ikut rules Al-Quran tu sendiri adalah simple je, asalkan kau buat baik, kau buat benda yang Allah suka, Allah reda, itu dah cukup dah. Dia macam kadang-kadang kita stress tu adalah sebab kita meletakkan judgement ataupun expectation yang tinggi dengan diri kita. Jadi bila kita tak dapat capai expectation yang kita dah letak tu, lepas tu kita judge diri kita sebagai seorang pemalas, kita rasa kecewa, kita rasa diri kita ni teruk lah. Tapi sebenarnya kalau ikut Al-Quran tu sendiri, dia macam simple je, asalkan kita buat benda baik, kita buat apa yang Allah reda dan suka, dah settle lah. Macam kalau hari ni elok, esok tak elok, hari ni elok, esok tak elok, tu biasa lah, sebab kita kan manusia. So emosi tu adalah upside down. Aku suka tentang macam cakap pasal jantung kan, dia punya chat kan macam upside down kan. So bila jantung tu upside down, itu yang buat kau hidup. Tapi kalau jantung tu tak ada upside down ataupun mendatar ni, mesti yang kau mati kan. So bila fikir pasal jantung tu, buat aku rasa tenang. Macam normal lah kalau kau upside down, macam tak salah pun untuk kau rasa down. Dan bukan semua down tu tak bagus, bukan semua benda yang jatuh tu tak elok. Sebab macam hujan pun jatuh daripada langit, tapi dia bawa keberkatan kepada dunia. Macam ni kan. So, yang pertama, bila aku baca Al-Quran, buat istikharah Al-Quran tu, benda yang buat aku rasa tenang adalah aku jumpa macam ayat jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Macam apa-apa kita sentiasa hadirkan Allah dalam apa benda yang kita buat kan. Jangan rasa macam down sangat lah. Sebab asalkan kau buat benda baik, kau buat benda yang Allah reda dan suka, kau solat 5 waktu pun aku rasa dah cukup dah. Ikut Al-Quran lah, janganlah buat benda-benda pelik kan. By the way, yang aku cerita ni adalah refleksi lah, macam mana aku sikit-sikit dapat recover daripada kemalasan. So macam itu aku ada beli buku Limitless tau by Jim Quick. Macam aku cerita tadi, aku ada beberapa buku habit lah, macam Atomic Habit, aku ada Habitude, aku ada Eat That Frog, banyak lah buku pasal habit. Tapi bila aku baca ni, dia macam tak kena dengan jiwa aku. So macam itu aku baru pergi ke Kinokuniya, macam aku reflect lah, tiba-tiba macam reflect kan. Sebab masa tu aku pergi satu area ni yang pasal habit ni. So aku macam, aku nak beli buku apa lagi aku tadi aku buat dialog macam tu, bukan buat lah, aku macam reflect lah, aku nak beli buku apa lagi sebab almost buku habit-habit ni semua aku dah banyak ada lah, tapi satu mungkin aku tak baca, ataupun lagi satu itulah macam tak kena dengan jiwa aku tak rasa macam benda tu akan bantu aku. So bila aku reflect balik, macam aku nak beli buku habit yang mana satu lagi so aku rasa macam dia macam mula aku jalan-jalan, lepas tu aku tanya Allah kan, aku talk to Allah ataupun BAD bertanya Allah dahulu. So aku tanya Allah, ya Allah, apakah buku yang kena dengan aku, yang akan selesaikan masalah aku, yang akan menjawab soalan aku kan, yang akan, yelah macam sekarang ada banyak benda yang soalan dalam kepala otak aku kan. So aku tanya Allah, ya Allah, apakah buku ataupun tolong carikan aku buku yang boleh selesaikan masalah aku, boleh bantu lah kan. Bila aku dah cakap dengan Allah tu, so aku abaikan, so aku bukan abaikan lah, aku lupa kan. Yelah macam dah cakap tu, lepas tu kau just macam buat lah benda kau nak buat kan. So lepas tu aku jalan-jalan, masa tu aku ambil satu buku ni, tajuk buku tu Lazy Ingenious Way. Maksudnya kita malas tapi dalam cara yang genius. So mula tajuk tu macam best lah kan, tapi bila macam lama tu hati aku rasa macam this is not for me lah. Lepas tu kita orang masa tu dah nak bayar dah, mula kawan aku dah nak beli dah buku tu, tapi lepas tu rasa bila fikir balik kan, bila dah dekat nak pergi kat depan tu, sebab Kunio-Kunio kan kat depan tu kan dia punya ada tempat kaunter kan. So bila kita orang nak bayar tu rasa macam tak payah buku ni. So dia pergi pulang kan. Sementara tu aku jalan lah. So dekat Kunio-Kunio kalau yang korang pergi dekat ada satu pintu tu kan, kat situ ada dia macam tepi kaunter pertanyaan tu kan, biasanya ada satu tempat area buku kan. Biasa kat tempat buku yang ada promo, ada diskaun. So aku tengok-tengok kan buku dekat situ. Aku antara banyak buku tu, ada satu buku ni yang catch my eyes, iaitu buku Limitless lah, Jim Quick ni. Aku lupa nak cerita. Masa yang aku jalan-jalan tu, aku terfikir adakah aku kena cari buku pasal habit lagi, ataupun aku kena fikir beyond that. Sebenarnya bukan masalah habit aku, tapi sebab mentally aku, maksudnya dalaman aku aku punya inner self.
mungkin tak strong enough, I don't know kan. Tu sebab aku ubat dengan Allah, aku minta macam tu. So dekat depan tu aku nampak aku Limitless Gym Quick ni, dia macam entah ni aku punya gut feeling aku punya perasaan tu rasa macam tu. Bila aku tengok tu aku rasa macam tenang. Tengok ni macam 100 lebih. Aku dah ada bajet lah sebenarnya bila datang tu, berapa bajet yang aku nak. So buku tu bila saya campur macam agak lebih sikit daripada bajet aku. So aku macam berfikir-fikir juga So luckily masa tu ada diskaun 30% So aku just beli, bayar lah. Esok tu aku baca kan buku tu. Ada first place, macam lepas aku bangun tidur je macam tak kenapa rasa nak baca. So bila aku baca-baca tu, dia macam menjawab persoalan aku. Sebelum tu adalah aku baca sikit kan. Sebelum tu aku macam kita macam tak sabar kan. So kita buka lah dulu. Terus sebab aku suka beli buku ni berbanding e-book. Kalau e-book kita tak boleh nak macam selak kan, terus baca. Tak, dia macam kalau kita scroll lah. Tapi kalau buku ni kita boleh selak. Kadang-kadang bila kita selak tu, kita dapat satu key point penting yang macam cukup untuk aku dapat macam interesting ni. Dia macam tu. Aku just nak dapat that wow things lah. Orang kata aha moment. Bila second esok tu aku baca lagi, aku dapat apa yang aku nak. Antara yang pertama adalah identity ni, maksudnya kadang-kadang kita suka judge diri kita. Contoh kalau experience aku sebelum ni adalah aku suka cakap diri aku malas. Kau ni malas kau ni bukan suka baca buku pun, kau just beli je lepas tu tak baca. So kita dah ada satu kepercayaan, kita dah ada satu, kita sendiri pun tahu kan kita macam mana. Kita sendiri pun kita tahulah kita malas macam mana kan. So kita mesti dah ada satu label lah yang kita letak kepada diri kita. Contoh kita letak diri kita adalah pemalas, ataupun kita letak kita tahu kita bukan jenis bookworm. So macam kita dah letak kau ni bukannya jenis suka baca buku pun. So kita dah letak benda tu pada diri kita. Bila kita dah letak tu, dia jadi belief system Aku makin faham kenapa walaupun aku buat banyak teori-teori habit tu, tapi tak berjaya. Dia macam tak konsisten. Even walaupun aku keluarkan e-book 90 days to a new you pun, 90 days tu dah lepas lah, tapi lepas tu macam benda tu tak long lasting dengan aku. So sebenarnya adalah antara yang aku dapat adalah sebab kita selalu judge diri kita. Kita meletakkan label yang negatif pada diri kita. Contohnya kau letak pemalasan. So walaupun kau guna segala teknik dewa pun untuk habit kau, tapi bila kau dah letak kau ni adalah pemalas, sampai bila selagi kita tak ubah identity tu pada diri kita, kita kan susah untuk ubah label malas tu. Kecuali kita ubah macam kau ni jenis yang rajin, suka baca buku dan sebagainya kan. So kalau bila kita dah ubah perkataan kita ataupun identiti kita kepada yang tu, barulah kita lebih mudah untuk berubah. So bila aku baca macam mungkin sebab tu, sebab aku letak diri aku adalah seorang pemalas. Aku letakkan diri aku, contoh kau ni suka buang masa, suka scroll FBI IG kan. Jadi untuk solusi untuk aku adalah aku kena ubah perkataan yang aku gunakan untuk diri aku sendiri. Maksudnya kita ubah self-talk kita sendiri. Contoh, janganlah cakap diri korang adalah pemalas. So macam pagi tu selalu aku buang masa kan. So bila aku rasa buang masa, aku sedar benda tu, aware benda tu, aku akan cakap lah, kau ni suka baca buku, kau seorang yang rajin baca buku. Kita kena macam encourage diri kita supaya kita dapat ubah identiti yang selama ni kita letak pada diri kita. Orang kata, bahkan even Gary V pun kata, kalau korang kenal Gary V ni adalah pelabur Facebook, Uber, di pelabur usaha. Gary V pun cakap don't judge yourself. So bila kita tak judge diri kita ni adalah seorang pemalas, barulah kita boleh tukar identiti tu kepada apa yang kita nak. Contoh macam tu aku sekarang, yang aku akan buat untuk diri aku adalah, aku akan cakap diri aku jenis seorang yang rajin baca, aku suka membaca, aku seronok baca. Tengok bila aku cakap macam ni, aku rasa happy. Dia macam bila kita ubah perkataan tu, kita akan ubah kita punya emosi, rutin ataupun lifestyle aku. Macam aku jarang bersenang, so kadang-kadang aku lack of sleep. So Jim Quick cakap dalam buku tu, dia cakap bila kita lack of sleep ni, dia mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Maksudnya contoh, even dalam pengalaman aku sendiri, bila aku kurang tidur ni, aku punya emosi memang kacau lah. Lepas tu productivity confirm lah, kau macam tak perform, macam ngantuk yang buat kerja. Kadang-kadang kau nak fikir pasal strategi pun, kau macam stuck lah, macam bulu-bulu katak gitu kan. So kat sini maksudnya aku kena ubah lifestyle aku kepada lack of sleep ni. Aku kena jaga aku punya masa tidur. Aku kena, orang kata, revamp balik aku punya rutin supaya aku jenis orang yang jaga tidur. Bukanlah tidur sokmo kan, tapi macam jagalah tidur. Macam contoh lepas isyak dah betul tidur, lepas tu bangun 4.30 pagi, pukul 5 pagi kan. So that lebih, orang kata, kita dapat kualiti tidur yang terbaik. Kalau ikut Rizal Bakar, dia cakap minimum 8 jam, 6 hingga 8 jam lah lebih kurang.
Mula aku rasa macam skeptikal lah. Tapi sebenarnya aku pernah cuba lah. Lepas isyak aku tidur 8 jam, memang lepas tu rasa refresh gila. Rasa macam otak kau macam baru. Kau rasa energetik. Bila bangun pun tak ada rasa ngantuk. Kurang rasa ngantuk. Sebab apa? Dapat kualiti tidur tu. Tapi bila kurang tidur macam tu lah. Macam aku jenis jadi mudah marah. Aku rasa nak emo. Aku jadi macam malas punya. Malas, tak produktif lah basically. Macam contoh kalau buat kerja tu, kita tak ada lah macam energetik sangat. Kita macam malas ni nak buat kerja. Macam tu kan. Lepas tu ngantuk tu standard dah. Untuk kita lawan rasa malas ni, kita perlukan energi tau. Kita perlukan energi. Bila kita ada energi, baru kita boleh lawan tabiat negatif atau kemalasan yang kita ada. Bila kalau contoh lepas korang bersenam, takkanlah korang rasa malas kan. Biasanya terus rasa energetik. Biasanya lepas kita bersenam ni, kita akan rasa fresh. Kita akan rasa lebih aktif berbanding kalau kita tak bersenam. So macam aku kurang bersenam lah. Even minor exercise paling common pun macam kita berdiri. Dah lama duduk tu kan, kita berdiri, kita just macam stretch biasa macam tu je lah. Tapi maksud aku bersenam ni adalah bersenam ni kalau boleh yang keluarkan peluh tu, itu power. Itu best. Lagi orang kata biar asalkan biar peluh tu keluar, korang akan rasa lebih sihat lah. So basically itu adalah 4 poin lah yang aku boleh share macam mana untuk buang rasa malas. Yang aku rasa menjawab persoalan aku. So yang pertama adalah yang aku buat istiqar akuan tu adalah jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Yang kedua adalah jangan judge diri kita, iaitu contoh jangan cakap asyik cakap diri kau pemalas je. Cubalah untuk ubah perkataan yang kau selalu sebut kepada diri kau sendiri. So yang ketiga adalah jaga tidur, jaga rutin tidur. Pastikan kita punya badan ni dapat tidur yang cukup. So bila tidur yang cukup, kita akan rasa fresh lah. Yang keempat adalah senaman. Sebab senaman ni bila kita buat, dia akan keluarkan peluh. Bila keluarkan peluh, so kita akan rasa lah refresh energi yang baru. Benda ni, 4 perkara ni pada aku agak terkesan lah. Mungkin kalau korang punya journey untuk atasi kemalasan korang tu ada journey yang lain, so explore yourself lah. Yang ni aku just share aku punya lah. Mungkin tak sesuai dengan korang kan, sebab yelah setiap dari kita ni ada personality masing-masing. Jadi kena ikut lah yang apa yang korang sesuai. Aku selalu cakap lah, apa pun ilmu yang kita dapat, kita kena customize untuk diri kita sendiri. Kita tak boleh nak ikut 100% daripada orang lain. So apa yang aku kongsi ni adalah basically daripada pengalaman aku sendiri, yang aku rasa benda ni it works for me. Yang aku rasa macam inilah, mungkin inilah sebabnya, ataupun inilah jawapan yang sesuai, yang aku rasa membantu diri aku. So mungkin untuk korang pula mungkin lain pula journey untuk korang hapuskan sifat malas korang tu. So have your own journey. Moga bermanfaat, dan aku doakan korang pun dapat keluar daripada sifat malas. Atau bolehlah tengok video-video aku yang ada kat tepi ni, nanti mungkin aku letak lah. So itu saja. All the best. Bye.